terakhir tuan-tuan, pergaduhan di antara Hadi dan juga apa orang kata Muhyiddin Yassin. Benarkah berlaku? Muhyiddin yang uar-uarkan potensi Samsuri bekas pegawai, jawab laporan hubungan dingin. Muhyiddin Yassin yang mengeluarkan potensi ahli Parlimen Kemaman Ahmad Samsuri Mohtar sebagai Perdana Menteri apabila PN bentuk kerajaan, kata bekas pegawai Perdana Menteri itu. Bekas Ketua Sesulit Marzuki Muhammad berkata, Presiden Bersatu itu yang mula-mula sekali cakap Samsuri berpotensi jadi PM pada masa hadapan semasa kempen PRK Kemaman tahun lepas. Kenyataan ini dilapor secara meluas oleh media, katanya. Janganlah cakapnya bukan-bukan kepada media semata-mata nak renggangkan hubungan akrab antara Bersatu dan PAS. Okey, FMT mengemukakan satu pandangan, satu sumber mengatakan sekarang ini hubungan di antara Hadi dan juga Muhyiddin dingin. Okey, hubungan di antara mereka berdua menjadi dingin, kita kata. Baik, kita baca. Hubungan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan juga Presiden PAS Hadi Awang dikatakan dingin menurut sumber, sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai kelangsungan Perikatan Nasional yang digagaskan oleh dua parti itu. Sumber berkata hubungan dingin itu antara lain berkaitan dengan kegagalan PAS menampilkan naib Presiden Samsuri sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini. Menurut sumber, pusingan U Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Pagar itu untuk kekal menerojohi PN dan seterusnya dilantik menjadi Perdana Menteri kali kedua jika menang gabungan itu pada PRU 16. Dikatakan selepas Muhyiddin berundur, PAS mahu Dr. Sam sebagai calon PN tapi terbantut setelah Muhyiddin Yassin buat pusingan U. Pada Permohonan Agung tahun lalu, November lalu, bekas Perdana Menteri itu mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden, tetapi kurang 24 jam kemudian mengubah pendirian setelah diyakinkan isterinya Noraini Abdul Rahim untuk tidak mengecewakan ahli memerlukannya. Sumber itu berkata, Muhyiddin dan Hadi yang juga timbalan pengurusi PN tidak kelihatan bersama di mana-mana majlis. Kali terakhir ialah semasa muktamar PAS pada 20 Oktober lalu. Pada PRK Kemaman Disember lalu, Muhyiddin dan Hadi dijadualkan berkongsi pentas, namun hanya kelibat Hadi hadir, manakala Bersatu diwakili oleh Razi Jidin. Mereka iaitu Muhyiddin Hadi telah lama tidak bertemu, kata sumber itu. Menurut satu lagi sumber rapat PN, Hadi juga sudah lama tidak hadir mesyuarat pimpinan PN. Sebaliknya diwakili timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man. Walaupun ketidakhadiran Hadi tidak mengganggu perjalanan komponen PN, namun ia memberi mesej mengenai hubungan mereka. Menurut beliau, keadaan itu mirip dengan situasi MN, Muafakat Nasional, yang diasaskan UMNO PAS apabila Hadi tidak lagi menghadir mesyuarat, sebaliknya mewakilkan Tuan Ibrahim Tuan Man. Susulan hubungan yang semakin renggang antara dua parti itu. Muafakat Nasional mati langkah. Muafakat Nasional mati langkah apabila dua parti itu berbalah susulan keengganan UMNO menerima penyataan Bersatu dalam gagasan itu. MN mula runtuh bila Hadi tidak lagi datang mesyuarat. Semua wakil kepada Tuan Ibrahim. Beliau dan Presiden UMNO Zahid pun dah lama tak jumpa waktu itu. Menurut beliau, sudah ada tanda-tanda keadaan itu berulang dalam konteks hubungan Hadi Muhyiddin dan masa depan PN sendiri. Jika PN berkubur seperti MN, sumber itu berkata hala tuju Hadi sememangnya boleh memberi kesan besar kepada politik dan pentadbiran PAS pada masa hadapan yang memiliki kursi tertinggi iaitu 43 diikuti dengan DAP 40 kursi. Sekarang tak tahu ke mana Hadi dan bawa PAS setelah semakin renggang dengan PN. Bagi sekutu PMX, ini peluang. Sebab itu ada titik lemah dalam PN. Menurut sumber itu, kalangan dalam PAS juga melihat Bersatu semakin lemah dengan tindakan ahli parlimen yang menyokong Anwar. Okey. Untuk rekod, PAS menyimpan 43 kursi parlimen berbanding 30 oleh Bersatu. Kita cerita macam ni. Saya dah nyatakan keretakan di antara pimpinan PAS dan juga Bersatu. Kita dah nyatakan sebelum ini. Kita nyatakan bahawa sebenarnya memang mereka sekarang ini dalam keadaan retak menunggu belah. Okey. Pada pandangan sudut pandang PAS, mereka nampak bahawa Muhyiddin Yassin beberapa perkara. Pertama, Muhyiddin Yassin sebagai pemimpin yang lemah. Tuan-tuan kena ingat, desakan supaya Muhyiddin itu tidak menjadi Presiden Bersatu tidak hanya datang daripada dalam Bersatu itu sendiri. Sebenarnya datang daripada pimpinan PAS yang diwakilkan kepada Bersatu. Dia ada geng yang pro kepada Muhyiddin. Dia ada geng yang anti Muhyiddin. Dia anti Muhyiddin, bukan dia pro kepada sesiapa. Tetapi dia tak kisah siapa pun jadi presiden as long as bukan Muhyiddin Yassin. Kenapa tuan-tuan?
Salah satunya adalah Muhyiddin Yassin dilihat sebagai leader yang sangat lemah. Dia tidak pergi ke akar umbi. Bila dia dapat dana, dia hanya mengayakan ataupun dana itu hanya untuk peringkat-peringkat tertentu dan juga golongan-golongan tertentu. Dia tidak memudah carakan ahli-ahli dan juga cabang-cabang yang lain. Dan bila dana dibekukan, itu menjadi beban kepada Bersatu sekarang ini. Ditambah pula dengan prestasi Bersatu yang sepatutnya, kalau kita tengok pantai timur itu kawasan di mana PAS bertanding. Tengah ke selatan itu Bersatu bertanding. Tapi Bersatu gagal untuk mendapatkan kerusi ataupun negeri di kawasan tengah sehingga ke selatan. Dengan kegagalan itu meletakkan sekarang ini the weakest link adalah di dalam Perikatan Nasional adalah Bersatu. Now itu on their point. So Hadi dah tak hadap lagi. Sekarang ini Hadi Awang dia dah tak pandang lagi kepada Bersatu ni. Siapa yang dia pandang sebenarnya? Okey, kita cerita malam ni ya. Sekarang ini yang dia pandang adalah UMNO. Ini terus terang saya cakap. Apa yang Hadi pandang dan dia nampak dalam karier politik PAS seterusnya adalah kepentingan untuk dia dan mereka menghidupkan kembali Muafakat Nasional ataupun apa pun nama dengan Bersatu bergabung dengan UMNO. Dan sekarang ini dia dah tak kisah UMNO mana. UMNO UMNO Syamuddin ke ataupun UMNO Zahid Hamidi ke, dia orang dah tak kisah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan yang duk tembak sekarang ini, besarnya isu berkenaan dengan Zahid dan sebagainya adalah daripada Perjuang, daripada Bersatu, daripada pimpinan PAS sendiri. Dia dah mula kendur. Mereka dah mula kendur dalam nak menekan isu Zahid Hamidi. Kerana mereka membuat percaturan daripada dalaman PAS itu sendiri mengatakan percaturan seterusnya kalau mereka PAS nak menang. Bukan setakat nak menang, nak mengekalkan 6 negeri di Pantai Timur itu, mereka suka atau tidak kena bergabung dengan UMNO. Kenapa? Suka atau tidak tuan-tuan? UMNO menang. Orang kata UMNO lemah. Ya, UMNO kalah tinggal 20 lebih kerusi parlimen. Tetapi di peringkat negeri, UMNO masih lagi memegang dalam kadar yang banyak. Johor, UMNO. Melaka, UMNO. Perak, UMNO. Pahang, UMNO. 4 negeri kita kata masih lagi dipegang oleh UMNO. Malah di negeri 9 ada potensi UMNO menang di dalam PRU yang akan datang berdasarkan kepada kiraan undi semasa. Bayangkan, ini senario sahaja. Yang ni adalah strategi PAS sekarang ini. Saya ceritakan strategi PAS. Apa yang PAS akan bawa pada masa PRU 16 nanti, kalau betul UMNO nak bergabung dengan mereka, ini dia. Ini cerita dia. Ini kalau betul UMNO nak bergabung lah. Kalau ini cerita yang PAS nak jual kepada UMNO. PAS akan jual perkara sebegini. Yang pertama, dia kata takkan korang nak bersama dengan DAP. Itu ayat standard lah. Takkan korang nak bersama dengan DAP. Baik kita bergabung. Baik. Sekarang ini di peringkat Negeri 9 ke bawah, Negeri 9, Melaka dan juga Johor, PAS akan kata kita bergabung dengan UMNO, PAS tak akan bertanding. 4 negeri, Terengganu, Kelantan, Terengganu, Kelantan, Perlis dan juga Kedah. Yang itu UMNO tak akan bertanding. Kecuali 2-3 kerusi. Yang mana mungkin tak ada potensi seperti Gua Musang. Yang itu boleh bagilah. Dan 2-3 kerusi. Sama juga di kawasan selatan tadi. 2-3 kerusi boleh bagi pada PAS. Tetapi majoritinya dia bagi macam tu. Baik, kawasan seperti Pulau Pinang dan juga Selangor serta wilayah, yang tu bagi 2. Yang tu kita bahagi 2. Okay? Yang tu kita bagi 2. Nah, bayangkan kalau pilihan raya akan datang, katakanlah Selangor boleh dikekalkan oleh PH, Penang boleh dikekalkan oleh PH. Tapi the rest tu, diorang menang. Gabungan PAS BN menang. Boleh tak dibentuk kerajaan? GPS JRS akan follow je siapa yang menang. Be it Hadi ke, be it PAS, UMNO ke, bukan Hadi, be it UMNO ke, be it PH ke, siapa menang dia akan follow. Itu bukan isu dia. Cuma hurdle terbesar, masalah terbesar Hadi sekarang ini adalah Zahid Hamidi. Tu je. Dia kena convincekan Zahid Hamidi bahawa
itu taktik yang boleh mereka gunakan untuk UMNO kekal berkuasa. Kalau dia boleh yakinkan, mudah. Dia ada satu cara, dia kena remove Zahid Hamidi. Dia orang ada satu cara kena remove Zahid Hamidi. Tapi bagi saya cara itu sukar. Pemilihan parti baru habis tahun lepas, 2022. 2022, lepas pilihan raya. So, another 3 years, 2025, campur 2027 baru another pemilihan parti UMNO. Terlalu lama. The only way adalah dengan cara gabungan itu. Untuk dia nak menang dan berkuasa sekali lagi. Tapi the biggest hurdle sekarang ini adalah Zahid Hamidi. Kerana apa? Bukan masalah PAS. Isunya adalah masalah Hadi Awang. Sebenarnya, bagi saya lah, UMNO nak bergabung dengan PAS bukan masalah PAS. UMNO nak bergabung dengan PAS, masalahnya adalah Hadi Awang. PAS selalu melihat masalah UMNO adalah Zahid Hamidi. Salah. Kalau PAS betul-betul nak bergabung dengan UMNO dan betul pembentukan tersebut, PAS kena buang Hadi Awang. Gantilah siapa-siapa, Tuan Ibrahim Tuan Man ke, Taqiyuddin ke, Samsuri ke, Sanusi ke, whoever lah. Tapi bukan Hadi Awang. Kenapa? Sebab Hadi Awang ni mempunyai sejarah yang terlalu lama mengkhianat, tuan-tuan. Dia punya khianat dia bukan setakat khianat parti-parti geng dia. Dulu Pakatan Rakyat kena khianat, Barisan Alternatif kena khianat, lepas tu Muafakat Nasional kena khianat. Bukan setakat dia orang. Dengan Tuan Guru Ning Aziz pun kena. Dia tak khianat macam mana kita dengar tu. Tapi kalau tuan-tuan ingat, tahun sebelum 2015, sebelum meninggalnya Tuan Guru Ning Aziz, tuan-tuan pernah dengar perkataan UG tak? Unified Government. Siapa yang membawa idea Unified Government dengan UMNO, PAS UMNO pada waktu itu? Hadi Awang. So, dia dilihat sebagai satu figura di dalam PAS yang sekarang ini berada di kedudukan yang tertinggi, tetapi seseorang yang sangat tidak boleh dipercayai politically. Jadi selagi mana dia ada dekat situ sebagai figure pimpinan di dalam PAS, selagi itu UMNO tidak akan dapat bergabung dengan PAS. Dan untuk PAS nak buang Hadi, dia tahu kalau PAS buang Hadi, that's it. PAS akan ketinggalan jauh lepas ini. Dia tahu Hadi boleh bawa mereka jauh. Tapi jauh pun tak sejauh mana lah. Kalau dia nak jauh lebih jauh lagi, dia kena buang Hadi, dia kena gabung dengan UMNO. Tetapi kalau dia buang Hadi dan bergabung dengan UMNO, pada waktu itu, kita akan kata PAS akan berada di bawah UMNO. Dan itu yang mereka tak nak. Itu yang mereka tak nak. So, bagaimana pula dengan Bersatu Is? Saya kata bersatu kubur lah. Bersatu habis lah. Kan? Bersatu habis lah. Habis kat situ lah, tuan-tuan. Habis dekat situ. Baik.